Ulama yang jahat ni mana ada kita pernah contoh yang senang zaman kita ni masyhur apa liberal besar dah jadi macam satu benda yang biasa. LGBT orang Melayu kita juga yang perjuangkan, dan ada juga ustaz yang sofa benda tu. Mana ustaz-ustaz yang macam ni yang kita boleh kata ulama su'. Ulama su' ni ada tarikh dia. Ulama su' ni ulama yang munafik ni baru munafik depan kata lain, belakang kata lain. Banyak kasirul ilmi lisan jahilul qalbi wal amal, cakap pandai tapi dia tak beramal dengan apa yang dia katakan. Ayat ni yang kita nak ukur setengah ulama su' tu bukan senang. Kena jaga-jaga. Takut kita ada ukur ulama tu su', ulama ni su', dah kali kita tak boleh jawab. Yang tu kita kena jaga-jaga. Mana ulama su' ni dia kata perkara yang wajib buat tapi dia tak buat perkara yang wajib. Dia kata perkara yang kena tinggal wajib tinggal, haram buat, dia buat perkara yang haram. Itu ulama su'. Bukan makna dia meninggalkan sunat tu dia ulama su'. Tak semestinya tak sembahyang jemaah ke tinggal qabliyah ba'd dia kita nak teruskan hukum dia sebagai ulama su', yang tu salah. Payah. Yang tu sebagai peringatan untuk alim ulama saja. Kita ni Imam Ghazali dia seorang al-alama, tak bawa dia bagi peringatan untuk semua sekali. Engkau untuk orang yang tak belajar ilmu, alim ulama sekali dia akan tegur. Tapi macam mana keadaan pun ada satu hadis diriwayatkan, satu hadis al-alimun habibullah walau kana fasiqan. Seorang alim itu adalah kekasih Allah walaupun dia tu fasik. Fasik ini makna melakukan dosa besar dan sentiasa dalam keadaan dosa kecil. Wal jahilu aduwwah walau kana amidan. Dan jahil itu adalah musuh Allah walaupun dia ni seorang beribadah, banyak ibadah, tapi dia jahil, dia musuh Allah. Dan Nabi SAW paling takut kaum umat ni adalah kejahilan. Ada satu kisah dalam kitab Syarah bagi Bidayah Hidayah, dikisahkan. Kisah ada apa? Seorang ni kali ibadat, datang seorang yang lain main kat dia, syaitan main kat dia. Kata apa? Dia kata ke orang jahil ni, hang dah banyak ibadah dah, cukup lah. Hang banyak dah ibadah, sembahyang pun banyak, istighfar pun banyak. Lah ni hang dah jadi apa? Hang dah jadi wali Allah. Contoh dia kata yang tu lah. Hang tak payah buat amal dah, hang tak payah sembahyang dah. Dia main kata ke orang yang ibadah tapi dalam keadaan jahil. Bila orang yang beribadah tu dengar, oh aku ni dah sampai tahun ni dah, aku tak payah sembahyang dah, aku dah tak payah buat amal dah, aku dah confirm di syurga. Yang tu mana dia tertipu dengan syaitan. Sebab apa? Sebab kejahilan dia. Sebab itulah setengah-setengah tarekat yang dibantah. Tarekat yang mana buat satu amalan sampai tak boleh buat amal. Yang tu tarekat yang salah. Melainkan dia fana sampai gila. Yang tu fana sampai gila. Dah gila dah memang tak wajib. Dah keluar daripada hukum kelak kalau dah gila. Tapi Allah alam tarekat, sebahagian tarekat saja yang salah, bukan semua. Itu nak menunjukkan bahawa bila kita buat amalan, kita sibuk dengan ibadah tapi kita tak mau belajar. Ada satu waktu saya belajar di Yaman, talibul ilmi, mana penuntut ilmu, memang biasa akan belajar dengan ilmu, akan sibuk dengan ilmu. Pagi baca kitab, lagi petang baca kitab, malam lagi mengajar kitab. Itu talibul ilmi. Tapi ada pun bukan talibul ilmi, mana bukan penuntut ilmu, wajib seminggu sekali kena duduk majlis ilmu. Itu nak beritahu kepentingan ilmu tu. Macam tu juga yang kisah ni, seorang lagi dia alim duduk tengah je neraka, syaitan mai kata apa? Wahai hamba aku Tuhan kamu, takutlah aku, taubatlah kepada aku. Apa yang alim yang duduk tengah minum, orang yang belajar ilmu yang duduk tengah minara ni buat? Dia buat keluar petang dia kata, mai aku nak ajak siapa Tuhan. Walaupun dia fasik tapi dia tahu di sebagai ilmu dia tu, dia tak siapa Tuhan Tuhan tu siapa. Tapi yang berbandingkan tadi baru kena kata apa? Hang dah buat ibadah banyak, hang dah zikir banyak, istighfar banyak. Dan ni hang tak boleh buat ibadah dah. Berbanding dengan si jahil yang mana ibadah dia banyak tapi akhirnya dia tertipu dengan syaitan. Sebab itu pentingnya ilmu. Dan adalah dari kalangan mereka yang Rasulullah SAW telah bersabda, maksudnya selain daripada Dajjal ada satu perkara yang aku sangat memang lebih daripada Dajjal. Maka ada orang bertanya, apakah dia wahai Rasulullah? Nabi SAW menjawab, mereka adalah ulama yang jahat. Ulama yang jahat ni mana ada kita pernah contoh yang senang zaman kita ni masyhur apa? Liberal
besar dah jadi macam satu benda yang biasa. LGBT, orang lain kita juga yang perjuangkan. Dan ada juga ustaz yang sokong benda tu. Mana ustaz-ustaz yang macam ni yang kita boleh kata ulama usul, mana menyokong LGBT, mempertahankan. Contoh kalau di Penang baru ni ada kes azan tu, nak teguh azan daripada pakai mikrofon. Kalau ada ustaz yang sokong, ustaz macam tu yang dikatakan ulama, mana dia nak melemahkan Islam, bukan nak mengkuatkan Islam, ini nak melemahkan Islam. Fatwa-fatwa dia semua untuk melemahkan Islam. Sebab apa Nabi SAW sabda macam tu, mana dia lebih takut ulama asal ni daripada Dajjal, sebab Dajjal itu tujuannya untuk menyesatkan manusia. Dan begitu juga orang ni, walaupun dia memalingkan manusia daripada mencintai dunia dengan lidah dan rencananya, tetapi sebenarnya dia telah menyeru mereka kepadanya menerusi amalan dan tindak tanduknya, kerana lidah tindak tanduknya itu lebih fasih daripada lidah kata-kata, dan pula tabiat orang ramai mula tertarik dengan perbuatan daripada menurut perkataan. Maka apa yang dirasakan oleh ulama yang tertipu ini dengan perbuatan mereka adalah lebih banyak daripada apa yang dapat dibaikkan oleh lidah mereka. Kerana orang yang jahil sebenarnya tidak berani menghadapi dunia kecuali setelah mereka melihat keberanian ulama jahat terhadapnya. Maka ilmu yang ada pada mereka menjadi sebab keberanian orang ramai membuat berbagai maksiat. Namun demikian, nafsunya yang jahil, nafsu amarah, membisikkan di telinga orang yang telah diperdayakan oleh syaitan bermacam-macam angan-angan, dan membisikkan kepadanya bahawa dia telah banyak berjasa di kalangan manusia sehingga dia layak untuk menerima bermacam-macam anugerah daripada Allah. Nafsunya juga mengkhayakan kepadanya bahawa dia adalah lebih baik daripada hamba-hamba Allah yang baik. Ini sifat ulama yang suah. Maknanya dia buat satu perkara yang salah dalam syariat yang menyebabkan orang lain ikut dia. Bila orang tengok dia buat benda ni, orang lain buat asal perkara ni, boleh buat. Sedangkan dia sendiri tahu benda ni salah. Lagi-lagi dalam masalah jual beli zaman sekarang ni, macam bawah dia ada kata apa? Makna tak? Bila dia buat perkara, dia rasa dia yang paling betul, dia rasa dia yang paling alim, dia rasa dia yang macam-macam. Ciri-ciri ulama akhirat, ciri-ciri dia, satu daripada ciri-ciri dia apa? Bukan semua soalan dia jawab. Bukan semua soalan dia jawab. Dia jawab apa yang dia tahu, dan dia takkan jawab perkara yang dia tak tahu. Mana untuk bagi fatwa dia ambil masa, dia fikir dulu, dia rujak semua, baru dia akan bagi fatwa. Bukan bila tanya tu boleh jawab. Melainkan kalau masalah yang mudah mungkin dia boleh jawab. Tapi kalau masalah yang jarang-jarang dah tu, perkara ni ditunjukkan oleh sahabat dan sahabiah, menunjukkan mereka ni alim akhirat macam mana. Bila ada masalah, Ibnu Abbas ni bila ditanya satu masalah, dia akan suruh pergi tanya Aisyah. Aisyah dah duduk dekat dengan Nabi. Macam tu juga Sayyidina Aisyah, bila ditanya masalah yang dia tak tahu, dia akan kata pergi tanya Ibnu Abbas, pergi tanya Sayyidina Ali. Mana kat situ nak menunjukkan itu sifat ulama akhirat, mana berjaga-jaga dalam memberi fatwa. Ada beberapa ciri yang lain lagi yang disebutkan dalam syarah Badaul Hidayah. Wahai penuntut, jadikanlah dirimu bersama dengan golongan yang pertama, dan hati-hatilah daripada termasuk di dalam golongan yang kedua. Kerana ramai orang yang lalai dan telah didatangi ajal secara tiba-tiba sebelum dia sempat bertobat, lalu rugilah dia. Dan jangan sama sekali kamu termasuk dalam golongan yang ketiga, maka kamu akan mengalami kebinasaan yang tiada harapan untuk diselamatkan dan tidak untuk diperbaiki dan diperbetulkan lagi. Mana kat sini musonif suruh kita jadi golongan yang pertama. Golongan yang menuntut ilmu untuk mencari keadaan Allah Ta'ala. Dan kita kena jaga-jaga jadi golongan yang kedua. Golongan yang kedua yang mana dia buat salah dalam keadaan dia sedang dia buat salah. Dan jauhlah kita daripada jadi golongan yang ketiga, yang mana dia tak sedang pun dia buat salah. Dia doa semua dia buat betul.